grup chat. Jangan risau. InsyaAllah cikgu akan cuba menjawabnya ya. Okey. So kita dah lihat Kesultanan Johor Riau ini dan kita dah lihat pengasasan dia, iaitu nama dia. Ingat pengasasan Kesultanan Johor Riau ini bermula daripada Raja Ali. Raja Ali itu anak Sultan Mahmud Shah, iaitu anak kepada Sultan Melaka yang kalah dan juga telah tewas di pertempuran dengan penjajah Portugis tu. Jadi Raja Ali ini apabila dia memerintah, dia menukar namanya kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Dan kita juga telah pelajari bahawa Kesultanan Johor Riau memiliki tiga kota pemerintahan. Kenapa tiga? Kerana mereka selalu berpindah randah. Dan semua perpindahan itu berlaku semasa zaman Sultan Alauddin Riayat Shah ini. Bermula dengan Kota Kara, betul Vina Varshan. Lepas tu diteruskan dengan Kota Sayong. Lepas Kota Sayong, Kota Batu. Ingat iaitu bermula dengan Kota Kara, kemudian Kota Sayong, Kota Batu. Tiga tu. Dan tujuan dia adalah untuk mengelak daripada diserang oleh Portugis. Itu yang pertama sekali kita belajar. Dan kita belajar bahawa baru-baru ini kita belajar tentang apakah cabaran-cabaran yang telah dialami oleh Kerajaan Johor Riau. Di mana yang pertama sekali kita belajar tentang ada persaingan pula antara Johor, kemudian dengan Aceh, lepas tu dengan Portugis di Melaka. Itu dinamakan sebagai perang tiga segi, ataupun juga dipanggil sebagai perang 100 tahun. Baik. Perang 100 tahun. Akhir Rafiq tanya, betul ke Aceh tak suka orang Indonesia? Okey, bagus soalan tu. Soalan tu sensitif sebenarnya tau. Soalan tu sensitif Kil. Tapi cikgu bagi tahu ya. Sebenarnya, Aceh sebenarnya dia tak mahu masuk dalam sebahagian daripada Indonesia. Dia tak mahu. Dia tak mahu masuk dalam Indonesia sebenarnya. Tetapi oleh kerana atas pujukan Presiden Soekarno, maka mereka telah menyertai Indonesia dan merdeka. Namun begitu, sampai sekarang masih ada lagi penentangan terhadap kerajaan Indonesia kerana Aceh nak berkerajaan sendiri. Mereka tak nak duduk di bawah Indonesia. Mungkin ada alasan sejarah yang tersendirilah. Kan sebab Indonesia kan terlalu besar kan. Aceh buat hal. Okey. Baik. Perang tiga segi ini berakhir, kita tahu perang tiga segi ini bagaimana dia tamat. Perang tiga segi ini tamat apabila Portugis berjaya dikalahkan oleh Belanda yang dibantu oleh Johor. Kemudian Aceh pula telah mengalami kemerosotan apabila kemangkatan ataupun kematian Sultan Iskandar Thani. So berakhirlah perang tiga segi ataupun perang 100 tahun. Kemudian kita lihat juga cabaran yang kedua iaitu perang Johor Jambi, di mana Jambi cuba mempertahankan wilayah tungkal yang dituntut oleh Johor. Namun akhirnya apabila Johor menyerang Jambi dan Jambi tewas dan Jambi telah duduk di bawah Kesultanan Johor Riau. Itu kita pelajari. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga, konflik pembesar pula. Antara pembesar-pembesar itu ialah Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil yang berebut untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Jadi, Laksmana dengan Bendahara. So, apabila mereka bertempur, berselisih itu, maka ianya berakhir dengan Laksmana mengundur diri. Laksmana belah. Dia pergi ke Terengganu. Daripada situlah keturunan Bendahara Tun Habib tadi meneruskan penguasaan kerajaan Johor Riau dengan memegang jawatan sebagai Sultan dan jawatan seterusnya disandang oleh Tun Abdul Jalil. Yes, Bendahara menang. Datang pula ancaman keempat, Raja Kecil. Raja Kecil ni kata dia adalah anak kepada Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Mahmud yang mangkat di Julang.
Jadi dia isytiharkan diri dia Sultan Johor Riau menggunakan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman, iaitu anak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini, minta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara, iaitu pahlawan-pahlawan Bugis. Daeng Perani, Daeng Menambun, Daeng Merewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi. Dan akhirnya, Raja Kecil. Yes. Jadi mereka berjaya mengalahkan Raja Kecil dan Sultan ini, iaitu Sultan Sulaiman telah dinaikkan menjadi Sultan, dan juga Daeng Merewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda ataupun Yang Tuan Muda Bugis. Itulah yang telah kita lihat pada sebelum ini. Baik. So pada hari ini kita nak sambung bahagian yang kedua, iaitu bagaimana Johor sebenarnya menghadapi cabaran-cabaran itu. Apa strategi yang mereka gunakan? Sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Okey. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Jadi tu pantun. Okey. Kita lihat strategi bagaimana Johor menghadapi cabaran, iaitu kita sambung daripada sini iaitu pertama sekali, iaitu mereka telah memindahkan pusat pentadbiran. Sebab itu ada 3 kota kan? Kota Kara, Kota Sayong dan juga Kota Batu. Kenapa? Sebab berpindah randah lah. Pindah-pindah untuk apa? Untuk menghadapi serangan-serangan daripada Portugis. Kita lihat sebagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau ini terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu, dan pusat pemerintahan sering berpindah sebab keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan, serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan juga Aceh. Ini kita kata merujuk kepada peperangan 3 segi, perang 3 segi tadi ataupun perang 100 tahun kan. Jadi Johor terpaksa berpindah-pindah lah. Okey. Dan antara yang lain selepas Kota Batu tu ada lagi, iaitu Kota Seluyut, kemudian ada Kota Batu Sawar. Banyak kali berpindah-pindah kan. Jadi itulah strategi dia. Strategi yang pertama, pindahkan pusat pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, membina kota-kota pertahanan. Kota pertahanan ni dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Contohnya kalau kita lihat Kota Kara ni. Kota Kara yang first kali tu kan dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Alauddin Rakyat Shah tu. Okey, terletak di kuala Sungai Telur. Pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki ataupun 12 meter. Maknanya pagar tu dibuat dengan pancang kayu-kayu yang besar. Kalau kita tengok tu, nampak tu. Nampak tu. Inilah dia. Di mana kalau kita lihat, ini dia punya pagar ni dibuat daripada pancang-pancang kayu yang besar-besar ni, dan dia berukuran berukuran 12 kaki. 12 meter ataupun 40 kaki. Kenapa pendek? Gambar memang pendek. Gambar memang pendek, tapi sebenarnya 12 meter ni sebenarnya tinggi lantai rumah kamu dengan siling. Tu 12 meter. Tinggi lantai kamu dengan siling. Itulah dia. Tinggi, memang tinggi. Okey. Kemudian diperkuatkan lagi dengan apa? Diperkuatkan lagi dengan bedil dan juga meriam. Bedil dan meriam. So, bedil tu sebenarnya adalah kita katakan sebagai meriam yang kecil. Meriam yang kecil. Meriam besar. Okey, bedil dia kecil sikit. Mariam perempuan. Jangan salah, Mariam dengan meriam lain Meriam tu senjata, Mariam tu perempuan. Tampor Kang. Okey, baik. Okey, baik.
Jangan. Tak ada. Mariam tu, aduh, kan. Cik Mariam, ya. Okey. Mariam tu orang lah, orang. Okey. Baik. So, yang pertama iaitu pemindahan pusat pemerintahan. Yang kedua iaitu membina kota pertahanan. Dan yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan Belanda. What? Menjalinkan hubungan dengan Belanda? Lain macam ni. Kita tengok. Menjalinkan hubungan dengan Belanda. Kepimpinan Kesultanan Johor Riau mengekalkan kedaulatan kerajaan dengan mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Dasar berbaik-baik dengan Belanda dilakukan sebagai strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan Aceh. Oh, maknanya Johor ni berbaik-baik dengan Belanda, ada udang di sebalik batu. Itu dululah. Sekarang ni ada udang di sebalik mi. Kalau kamu order mi goreng kan, korek-korek, ada udang. Oh, ada udang di sebalik mi. Okey, ya, betul, memang betul. Okey, ya, jadi maksud udang sebalik batu apa ya cikgu? Allah. Maksud udang di sebalik batu maksudnya adalah ada maksud lain. Ada tujuan lain dia berbuat begitu. Maksudnya kan, ingatkan nak berbaik-baik dengan Belanda memang nak baik-baiklah. Rupa-rupanya supaya Belanda boleh tolong dia lah. Kalau menghadapi ancaman Portugis. Okey, di Melaka dan Aceh. Ya ke? Saya macam diajar lain je. Ya ke? Okey. Dia macam ni lah kita cerita ya. Macam Aaron dengan Akil. Cuba Aaron dengan Akil berbaik-baik dengan cikgu. Oh, suka bermesej baik-baik lah, puji-puji lah kan. Rupa-rupanya kan, last kali dia cakap apa tau? Cikgu, sebenarnya saya nak minta tolong cikgu untuk buatkan saya punya kerja kursus. Ada udang di sebalik batu. Rupa-rupanya berbaik-baik dengan cikgu ada tujuan lain. Itulah udang di sebalik batu. Okey. Itu contoh dia. Contoh, Aaron. Contoh jangan terasa pula. Okey. Baik, macam pernah buat. Untuk pengetahuan kamu semua yang lain-lain kan, Akir Rafiq jangan buat. Okey. Akir Rafiq ni sebenarnya anak saudara cikgu. Ni anak buah cikgu ni. Mak dia dengan cikgu sepupu. Jadi ni Akir Rafiq ni kira saudara cikgu lah. Anak buah cikgu. Jangan buat okey. Kan. Kan nanti kau raya ni tak jumpa Pak Long. Ni Pak Long tak jumpa Pak Long, siap kau. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Alright, so kita lihat di sini. Rupa-rupanya menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey. Hubungan Johor Belanda bermula pada tahun 1602 apabila Belanda menawarkan Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Riyad Shah II untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan juga Aceh. So, nampak tak? Siapa yang sebenarnya offer? Sebenarnya Belanda yang offer bantuan kepada Sultan Alauddin Riyad Shah untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. So, bila Johor asyik berperang dengan Portugis, dengan Aceh kan, Belanda datang. Belanda kata apa? Mes ini, biarlah kami yang akan menolong Johor supaya peperangan ini dapat diselesaikan. Jadi, Johor kata, why not? Kan? Jadi, perjanjian Johor Belanda telah ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metelief de Jonge. Jangan sebut Metelief de Jonge dan Sultan Alauddin Riyad Shah II di atas kapal Belanda yang bernama Orange. Nampak tak di situ? Dia buat perjanjian. Inilah dia surat perjanjian Johor Belanda 1606.
Orange, yes, betul. Jadi kemudian, Belanda meminta, Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Jadi macam mana Johor bantu dalam peperangan. Inilah peluang, kalau kita lihat inilah peluang Johor nak ambil balik Melaka. Johor nak ambil balik Melaka ya. So kalau kita lihat Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan berikut, iaitu Johor tentera-tentera Johor membantu mengangkut peralatan perang. Kemudian membuat tapak meriam, tapak-tapak untuk meriam ya. Kemudian menggali parit kubu, menyekat musuh yang lari ke dalam hutan, sekat dia, halang dia, dan naikkan semangat tentera-tentera Belanda. Inilah gambaran tentera Johor membantu Belanda mengepung Melaka. Hebat. Okey. Namun kita lihat di sini akhirnya Johor membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640 dan Portugis di Melaka berjaya ditewaskan. Yes. Akhirnya Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Akhirnya tapi kita tahulah kan, kalau Johor saja menyerang memang susah nak menang. Jadi kena minta bantuan Belanda. Siapa pula buka radio? Okey, baik. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Hubungan baik antara Belanda dengan Johor telah membuahkan hasil. Okey, di mana mereka telah berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Kamera wujud kata silap cikgu pada tahun-tahun sekitar 1700. Kalau tak silap cikgu. 1700 lah. Kamera wujud. Okey. Jadi kita lihat di sini strategi yang digunakan strategi memindahkan strategi yang pertama, memindahkan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan, mengadakan perjanjian persahabatan dengan Belanda, okey, dapat mengekalkan kedaulatan dan kestabilan Kesultanan Johor Riau. Jadi kewibawaan dan kebijaksanaan pemerintahnya menggunakan pendekatan ini telah melonjakkan kesultanan ini ke arah kegemilangan dan keagungan di alam Melayu. So, kita perlu mempunyai keyakinan diri dalam mempertahankan kedaulatan negara. Macam kita sebenarnya, mungkin kita sekarang ni, kita tidak ada keyakinan diri dalam mempertahankan kedaulatan negara. Tapi, kita boleh pupuk keyakinan diri kita itu dengan apa? Dengan kita yakin dengan diri kita sebagai seorang pelajar. Kalau anda seorang pelajar, anda kena yakin bahawa kalau aku pergi sekolah, aku yakin aku dapat ilmu. Kalau aku buat latihan, aku yakin aku akan dapat ilmu. Kalau aku baca nota, kalau aku mendengar penerangan Cikgu Rafi, aku akan dapat ilmu. Sebab apa? Betul kata Victor Varshan. Aku adalah warrior. Aku adalah pahlawan. Itu yang kita nak. Tak kira lelaki ke perempuan ke, Adila Arisha ke siapa kan. Kita adalah warrior. Kita adalah pahlawan. Kita adalah pahlawan. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Akulah hero untuk diri sendiri. Barulah keyakinan diri tu naik. Ya, betul Aaron. Kau manusia. Ya, so kau seorang je lah manusia. Kami ni semua apa? Alien. Apalah kau ni Aaron. Aaron kata dia manusia. Macamlah kita ni alien tak? Okey, baik. Okey, baik. Okey. Okey. Saya tak percaya. Okey. Okey, so kita dah lihat strategi menghadapi cabaran. Okey, so kalau kita ulangi sikit, iaitu strategi menghadapi cabaran itu iaitu dengan 3 cara, iaitu pertama, pemindahan pusat pemerintahan, yang kedua, membina kota pertahanan, dan yang ketiga, menjalin hubungan dengan Belanda. Baik, kita nak lihat seterusnya berkaitan dengan kegemilangan
Kesultanan Johor Riau. Sebelum cikgu teruskan, nak tanya kamu semualah, bab ini dah belajar di PDPR belum? Ataupun dah belajar di sekolah belum? Kat sekolah kamu dah sampai bab mana dah? Yo, empat. Ah, Bab 4 baru. bab 4. Okey, Ali kata bab 4. Iman kata bab 7. Puyo. Jauhnya Iman. Bab 7 dah. Bab 4. 6.1. Bab 6 lah. Oh, okey, terbaik. Terbaik. Look bab 4. Okey. Tak apa. Okey, kalau siapa yang sedang belajar okey bab 6 di sekolah, eloklah tu. Sebab kita pun tengah belajar bab 6. Okeylah tu, sama-sama lah tu. Okey. Kalau yang sekarang ni tengah belajar bab 4 ke, bab 5 ke, bab 3 ke, don't worry. Okey, sebab kita telah belajar. Okey. So tugas kamu semua adalah mengajar kawan-kawan kamu yang tak faham di dalam kelas. Kamu ingat tugas kamu mengajar kawan-kawan kamu yang lain di sekolah. Bukan untuk flex, tapi untuk mengajar diorang. Kamu kena jadi Cikgu Rafi di sekolah kamu. Boleh? Adila Arisha boleh? Sarah boleh? Okay. Utaya boleh? Aaron boleh? Bukan mini lah. Cikgu Rafi Junior. Cikgu Rafi Junior. Di mana? Di sekolah kamu. Bukan untuk show off, tapi untuk membantu. Itu yang kita nak. Alah. Okey. Yelah. Baik. Okey. Kita teruskan. Okey. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Gemilang. Kita tahu gemilang tu apa? Unggul, terkenal. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau ni ada apa? Kalau kita lihat, keunggulan Kesultanan Johor Riau pertama adalah sebagai apa? Ya, kemasyhuran, betul, Vinavarchan. Iaitu pertama sebagai pusat perdagangan yang unggul. Okey. So pada abad ke-16-17, Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang. Terdapat beberapa keistimewaan. Macam mana dia boleh jadi pusat perdagangan yang unggul ya? Johor. Alasan yang samalah. Iaitu apa? Kedudukan strategik. Melaka hari itu kedudukan strategik. Okey, Sriwijaya hari itu pun kedudukan strategik. Majapahit pun kedudukan yang strategik. Johor pun kedudukan yang strategik. Maknanya apa? Semualah, kan? Semua tempat yang ada di semenanjung Malaysia, yang ada di Sumatera, semua kerajaan-kerajaan itu, satu sebab mereka unggul adalah kedudukan yang strategik. Nampak? Mana yang betul-betul kawasan strategik? Sebenarnya semua strategik. Semua strategik. Kan? Semua strategik. Sebab tak tahulah kan. Tapi kalau kita lihat macam kita sendiri pernah lihat berkaitan dengan kedudukan Malaysia ni. Dulu dengan Melaka, dengan Johor semua kan. So kalau kita lihat daripada satu sudut, kenapa semua orang nak datang sini? Jadi kalau kita lihat salah satu alasan yang paling penting adalah apa? Adalah kedudukan yang strategik. Sebagai contoh, kawasan rumah kau strategik tak? Strategik jugalah. Nampak tak ni? Kita tengok memang ini kita nampak macam tak ada apa-apa. Okey, memang tak ada apa-apa. Kan? Tapi kan, tapi kalau kita lihat dari sudut dunia, okey, dari sudut dunia, nampak? Kalau katakan orang daripada negara India nak pergi berniaga ke China, dia akan lalu semua kawasan ini dan dia akan naik pergi ke China. So, kalau kita lihat kat sini, kan ini strategik ni. Dia mesti akan lalu kawasan kita ni. Ya, strategik kat air tu maksudnya apa? Boleh bawa kapal untuk singgah di mana-mana pelabuhan. Mana-mana pelabuhan kat sini semua kira strategik lah. Mana-mana pelabuhan.
kita belajar masa bab 1, 2, 3 kan. Kita belajar tentang Kedah Tua. Kedah Tua kat mana? Kat atas ni. Dekat Kedah. Strategik juga. Kemudian kita belajar tentang Majapahit. Strategik juga. Kita belajar tentang Sriwijaya. Strategik juga. Kita belajar tentang Melaka. Pun strategik juga. Kita belajar tentang Johor sekarang ni. Pun strategik juga. Sebab semua dalam this area. So area ni memang area yang strategik. Singapura pun strategik juga. Jadi nampak tak? Jadi kita tak boleh nak nafikan lah. So, seandainya kalau kamu ada soalan, tak kisahlah. Kalau katakan kamu nak jawab soalan ni, kalau soalan kata apa tahu? Apakah contoh soalan ni? Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan kerajaan ini menjadi tumpuan pedagang? Pertama sekali, kedudukan strategik. Kerajaan mana? Kalau dia tanya, apakah faktor kegemilangan kerajaan Johor? Kedudukan strategik. Apakah faktor kegemilangan perdagangan Kesultanan Melaka? Kedudukan strategik. Apakah faktor kegemilangan perdagangan Sriwijaya? Kedudukan strategik. Apakah faktor kegemilangan Kedah Tua? Kedudukan strategik. Sama je. Kalau tak boleh jawab juga ni, memanglah kamu rasa, ya Allah, rugi je. Kena ingat tu ya, kedudukan yang strategik. Ya. Ya, macam Aaron kata, rumah dia strategik ke? Strategik lah sangat. Okey, baik. Kita lihat di sini, kedudukan strategik. Iaitu Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawar dan Pancur mudah dimudiki, maknanya mudah dilalui oleh kapal. Dimudiki ni maknanya mudah dilalui oleh kapal. Kerana Sungai Johor lebar dan dalam. Lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka membolehkannya mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Ini pun poin yang sama macam Kesultanan Bali Melaka, sama macam poin Sriwijaya. Sama je. Kemudian Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim. Maknanya terletak di persimpangan lalu lintas perairan melalui kapal. Ini menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Okey, so ingat sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entry port kerana apa? Yang pertama, kedudukan yang strategik. Yang kedua, tumpuan para pedagang. Bila dia unggul, kenapa dia unggul? Kenapa dia hebat? Kerana menjadi tumpuan para pedagang. Semua pedagang adalah. Pedagang dari China ada datang. Gujarat ada datang. Gujarat tu sebenarnya sekarang ni India. Negara India. Belanda pun ada datang. Pedagang Inggeris pun ada. Pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan sebab tak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Perasan tak bahawa sebenarnya semasa Johor membangun, Portugis pun ada. Tapi kenapa para pedagang tak singgah di Melaka? Kenapa tak singgah di Melaka tapi nak juga singgah di Johor? Sebab di Melaka ada Portugis lah. Jadi diorang tak berminat nak berdagang dengan Portugis. Portugis route okey. Jadi itu sebenarnya tumpuan para pedagang. Pedagang-pedagang Siam pula memasarkan hasil pertanian seperti beras. Dan ini turut menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan-kerajaan lain di alam Melayu. Maknanya, senang ceritalah, tumpuan para pedagang dari seluruh dunia dan juga seluruh kerajaan alam Melayu pun datang dan berdagang di Johor. Baik, Aaron tanya, Gujarat kat mana? Gujarat ni sekarang ni di India. Di negara India tu Gujarat. Okay. So itulah yang berlaku. Okay. Ada soalan nak tanya? Siapa-siapa nak tanya? Mungkin Adila, Aiman, Ali, Akil, Haris, Rusli, Kavia, senyap je Kavia. Lelen, Sarah, Omar, Sharifah, Batrisha.
Tak ada Boleh faham Tasnim? Tasnim boleh faham Tasnim? Dan juga Yohanes serta Sarah. Boleh faham Right, good. Okay, kalau ada soalan tak faham, jangan malu, jangan segan tanya tanya. Rugi tak tanya. Okay, baik. Seterusnya. Yang ketiga. Macam mana nak siapkan nota-nota sejarah dengan pantas dan cepat? Nota bab berapa, Aaron? Ada pula tanya. Nota bab berapa? Kalau nak mudah, pakai je lah nota yang cikgu berikan tu. Okay. Betul, Vina Varshan. Fahamkan bab dulu. Ambil masa 5 jam. Apa yang lama sangat? Bab 1 bukannya besar pun. Yang kau salin semua tu kenapa? Okay. Nota bukan salin semua Ada nota bab 6 ni ke cikgu? Ada? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cikgu nak bagi sebenarnya, tetapi oleh kerana kita ni kita ni masih lagi dalam baru kita perkenalkan dengan Kesultanan Johor Riau ni, cikgu tak bercadang untuk memberikan dulu yang nota, sebabnya kita belajar daripada buku teks dulu. Refer buku teks dulu, dah selesai nanti cikgu akan bagi. Tak percaya? Ni dia. Nampak ni? Inilah nota bab 6 Kesultanan Johor Riau. Dah siap dah sebenarnya, ada pun. Memang ada. Nampak? Dah ada dah. Semua dah ada, lengkap. Tinggal nak bagi je. Tapi cikgu rasa nanti dulu. Biar kita belajar daripada buku teks dulu. Yes. Nanti cikgu bagi. Nanti cikgu bagi. Selesai bab ini, cikgu akan serahkan. Contoh macam dari segi geografi tu apa poin dia? Kedudukannya yang strategik lah, iaitu dia ada geografi tu maksudnya daripada apa tahu? Daripada sungai, sungai yang dalam, kemudian lebar dan dalam tu kan. Itu daripada sudut geografi. Terlindung daripada angin monsun, itu pun daripada sudut geografi. Nak revision dan jadi pandai. Boleh. Tak ada masalah. So next time kalau dapat nota tu, please keep it jangan korang hilang-hilangkan, rugi nanti. Right? Okay, jom kita sambung. Okay, kita sambung tadi baru print. Oh, ya ke? Okay, baik. So kita lihat semula. Okay, pertama, sebagai kegemilangan Kesultanan Johor Riau sebagai pusat perdagangan yang unggul kerana apa? Pertama, kedudukan yang strategik. Kedua, tumpuan para pedagang. Yang ketiga, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang-barang dagangan. Iaitu, Pelabuhan Johor Riau ni peranan dia sebagai pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu dengan barangan dari China, India dan Arab. So, barang dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan dan naungan Johor iaitu apa? Ada lada hitam atau dalam bahasa Jawanya black pepper. Dalam bahasa Jawa black pepper, lada hitam, kemudian biji timah, kemudian ada emas. Itu daripada negeri-negeri tanah jajahan dan naungan Johor. Itu. Kemudian biji timah tu dapat daripada mana? Biji timah dibawa masuk dari Kelang, daripada Sungai Ujong, Negeri Sembilan, dan Bernam di Selangor serta Pulau Bangka, Sumatera. Tu biji timah. Lada hitam pula dibawa dari Jambi dan emas pula dari Indragiri. Ini adalah bahan-bahan yang diperoleh oleh Kerajaan Johor Riau. Biji timah, lada hitam dan juga emas. Nampak? Okay. Barang tempatan lain iaitu kelapa kering. Kelapa kering, kayu gaharu, damar kelembak, sagu, pinang, ikan masin pun ada kau, periuk belanga, lilin dan garam.
yang didatangkan daripada Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang, Naning dan Rembang. Oh, banyak. Banyak. Jadi banyak barang dagangan ni. Oh ya ke? Line lambat. Okey, cikgu nak tanya, line cikgu lag ke tidak? Line cikgu, video, suara lag tak? Kalau Tak. lag, tak Okey, Ali kata tak. Tak okey je, tak langsung. Alright, terbaik. Semalam memang ada masalah sikit. Hari ni alhamdulillah telah diperbaiki. Alhamdulillah. Okey. Kita sambung. Okey. Pelabuhan Batu Sawar. Okey. Kita lihat Pelabuhan Batu Sawar juga menjadi pusat perdagangan untuk barangan yang dibawa dari China. Antaranya termasuklah, ini barang daripada China iaitu benang emas, kain sutera putih, barang tembikar, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaga. Uish, banyak. Pedagang Jawa membawa beras. Pedagang Gujarat ataupun daripada India membawa kain, wangian dan manik. Johor pula dapat bekalan beras yang diniagakan oleh pedagang Siam. Maksudnya di sini, kalau kita boleh bayangkan kerajaan Johor Riau pada waktu itu, pelabuhan dia, you name it, semua ada. Apa beza tembikan dengan tembaga? Okey. Okey, ya, itu didagangkan. Ini tembikar. Tembikar dan tembaga ialah barang-barang tembaga. Iaitu tembaga tu dalam bahasa Inggerisnya dipanggil copper. Copper. Tahu copper? Sejenis tembaga. Yang tembaga tu copper lah. Copper. Baru tahu kan? Okey. Baik, bagus. Kemudian, yang keempat, kenapa Johor menjadi pusat pelabuhan yang unggul, pusat perdagangan yang unggul? Kerana kesibukan pelabuhan Johor Riau ni terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Johor. Terutamanya di pelabuhan Riau. Antara kapal yang berlabuh di Riau ni termasuklah kapal daripada Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu. Bayangkanlah 500 hingga 600 kapal dagang berlabuh di pelabuhan Johor. Besar ni, banyak ni. Sibuk tak sibuk lah. Okay. Jadi itu yang dikatakan sebagai empat faktor berkaitan dengan pusat perdagangan yang unggul. Pertama, Johor sebagai kedudukan yang strategik. Yang kedua, menjadi tumpuan para pedagang. Yang ketiga, iaitu pusat kumpul dan edarkan pelbagai barang dagangan. Dan yang keempat, iaitu kesibukan pelabuhan Johor Riau. Maknanya apa? Maknanya dunia, seluruh dunia memberi tumpuan kepada kerajaan Johor Riau. Hebat. Hebatlah. Jadi itulah yang kita katakan yang bagus tentang tu. Okey, cikgu suka soalan ni. Okey. Bagaimana pelabuhan Johor Riau muncul sebagai pelabuhan yang unggul? Okey, soalan ni memang sebenarnya macam payah je nak cari, tapi sebenarnya senang je. Okey. Okey, baik. Vina Vashin kata kedudukan yang strategik. Lagi siapa lagi boleh bagi? Siapa lagi boleh bagi? Selain daripada kedudukan yang strategik. Apa sebab dia lagi? Siapa tahu? Okey. Baik. Sebenarnya yang pertama, sebab apa dia muncul sebagai pelabuhan yang unggul? Pertama, kedudukan yang strategik. Yang kedua iaitu terdapat pelbagai barang dagangan. Yang kedua. Okey, terdapat pelbagai barang dagangan di pelabuhan Johor Riau ni. Okey. Dan yang ketiga iaitu apa? Iaitu kalau kita lihat, baru nak type. Yalah tu. Okey. So kita tahu juga yang ketiga iaitu apa? Ada kemudahan di pelabuhan.
kemudahan-kemudahan di pelabuhan ni. Kita tengok ni. Pengurusan pelabuhan. Tak pernah tipu. Siapa cakap kamu tipu? Tak cakap pun. Utaya. Cikgu tak pernah cakap pun kamu tipu. Okey. Baik. Sekarang pun saya tipu. Okey. Kelembak. Ini kelembak. Nampak tak? Ini kelembak. Ini kelembak. Okey, kalau kita lihat kelembak tu apa? Iaitu kelembak merupakan tanaman yang digunakan untuk menghasilkan ubat dan wangian. Daun dan akar kelembak dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan. Kamu tahu tak, kalau tumbuh-tumbuhan tu ada banyak antioksidan, maknanya kalau kamu makan, dia boleh bersihkan usus kamu daripada segala najis. Ya, jadi itu dipanggil antioksidan. Untuk membersihkan, ya, bersihkan hati, istighfar, pandai. Okey. Istighfar. Alright. Kemudian kita lihat pengurusan pelabuhan. Bagaimana kerajaan Johor Riau ini menguruskan pelabuhan dia? Baik. Memang pelabuhan dia memang terbaik. Kita lihat kecekapan pelabuhan Kesultanan Johor Riau mengendalikan barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah. Membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah merupakan antara faktor utama yang menjadikan pelabuhannya sebagai pelabuhan entry port. Baik, sila maklumkan kepada cikgu apa maksud pelabuhan entry port. Sila maklumkan kepada cikgu apakah maksud pelabuhan entry port. Dah lupa? Senang je. Tak, bukan kapal. Adila boleh tahu, Adila? Apa maksud pelabuhan entry port? Entry port Baik. Baik, sebenarnya entry port dia buat kedua-duanya. Okey. Pelabuhan entry port ni maksudnya apa tahu? Dia ada import, dia ada export. Ingat apa itu entry port? Dia ada import dan dia ada export. Senang je. Nak faham. Oh, pelabuhan entry port ni maknanya apa? Pelabuhan yang ada dia mengimport barang-barang dan dia mengeksport barang-barang. Itu dipanggil pelabuhan entry port. Contohnya apa tahu? Contohnya macam okey, dia import. Contohnya kerajaan Johor ya, pelabuhan Johor ni dia import. Import kan bawa masuk. Okey, import ialah bawa masuk barang So pelabuhan Johor Riau membawa masuk barang atau mengimport kain sutera daripada China. Bawa masuk. Okey, itu import. Kemudian kain sutera itu juga telah dikumpulkan dan dieksport kepada kerajaan-kerajaan alam Melayu seperti di Aceh, seperti di Selangor, seperti di Perak. So dia eksport ke Perak, eksport ke Selangor, eksport ke Aceh. Jadi itulah yang dikatakan import ada eksport. So bila ada import ada eksport, pelabuhan itu dipanggil pelabuhan entry port. Boleh faham? Boleh faham? Nak tanya, boleh faham? So itu maksud entry port. Iaitu ada import, ada export. Simple. Ada import, ada export. Very senang. Okay. Jadi itulah jenis pelabuhan yang ada di Johor Riau, iaitu pelabuhan entry port. So macam mana Johor Riau ini boleh jadi pelabuhan yang entry port? Sebab ada kemudahan pelabuhan. Kamu tahu tak, pelabuhan Johor Riau ni menyediakan gudang bawah tanah kau, underground punya gudang. Underground punya gudang untuk menyimpan barangan bagi mengelakkan daripada kebakaran. Bijak. Nampak?
buat gudang bawah tanah. Kemudian sediakan pegawai terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan. Kemudian kemudahan pelabuhan iaitu membekalkan barang-barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan juga rempah ratus. Nanti kita tengok. Ada tak urusan jual beli? Perdagangan macam mana dia orang dulu-dulu orang sebenarnya macam mana orang Johor Riau berdagang? Sebenarnya sama. Ada Aaron. Sebenarnya sama sama perdagangan ini seperti Melaka. Kalau kita lihat, okey, Melaka sama juga macam Johor Riau iaitu trading, perdagangan dibuat secara tukar barang iaitu sistem barter dan juga menggunakan mata wang. Sultan Alauddin Rakyat Shah yang pertama tu memperkenalkan mata wang emas dikenali sebagai mas. Kemudian wang perak dikenali sebagai kupang dan wang timah sebagai katun. Katun bukan kartun. Katun. Kartun lain. Katun lain. Okey, cikgu highlightkan mata wang emas dikenali sebagai mas, wang perak dikenali sebagai kupang, dan wang timah sebagai katun. Ingat ni, 3 nama tu ya. Mas, kupang, katun. Shilling sekarang tu kupang lah. Lebih kurang lah. Sekupang, 2 kupang, 3 kupang, 4 kupang. Okey. Jadi telah dimulakan sejak kerajaan Kesultanan Johor Riau lagi. Namun kalau kita lihat pada akhir abad ke-18, akhir abad ke-18, mata wang asing seperti dolar Spanyol, dolar Mexico, duit Belanda turut digunakan. Inilah dia. Contoh kalau kita lihat di sini, wang emas, wang kupang dan juga wang katun. Nampak? Contoh-contoh wang emas. Dulu dah ada dolar. Dolar memang dah ada. Dah lama ada. Okey. Shah Bandar. Baru je tadi. Shah Bandar tak ada ke cikgu? Ada ni. Shah Bandar. Okey, Shah Bandar ialah pembesar yang bertanggungjawab mengurus sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. So, cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. Shah Bandar juga yang menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan. Maknanya, Shah Bandar ni jawatan dia tak kira lah di Melaka ke ataupun di Johor ke, jawatan dia sama je. Nama pun sama. Jawatan Shah Bandar ni tugas dia sama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ni semua tugas-tugas Shah Bandar. Sama je macam Shah Bandar di Melaka, sama. Sama. Jadi kita lihat urusan jual beli guna mata wang dan juga ada sistem barter dan juga ada Shah Bandar. Itu urusan jual beli. Dan juga kita lihat di sini iaitu sistem naungan. Satu lagi, yang ketiga, kenapa mereka ini kalau kita lihat bagaimana menguruskan pelabuhan pengurusan pelabuhan, kemudahan pelabuhan, urusan jual beli dan juga sistem naungan. Apa itu naungan? Okey. Baik, ini cikgu nak take note benda ni What it means by naungan? Apa maksud naungan sebenarnya ni? Apa maksud naungan sebenarnya? Nak tanya dulu, apa maksud naungan sebenarnya? Sistem naungan ni sebenarnya adalah sistem yang bermaksud perlindungan. Perlindungan. Sistem naungan maksudnya sistem perlindungan. Itu yang lebih tepat. Kerana kalau kita lihat di sini, di mana kalau kita lihat pedagang luar dan pedagang tempatan sama ada pedagang luar atau pedagang tempatan mendapat naungan. Maknanya mendapat perlindungan daripada bendahara, temenggung, laksmana dan juga Raja Indra Bongsu. Sebahagian hasil keuntungan
diberikan kepada pihak yang memberikan naungan. Sama ada dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Maknanya kalau katakan contoh kalau pedagang luar tu kan dapat perlindungan daripada bendahara, maka sebahagian hasil keuntungan perniagaan dia akan diberikan kepada bendahara lah. Kalau dia mendapat perlindungan daripada Temenggung, so dia kena bayar kepada Temenggung. Itu sistem cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Siapa yang melindungi kamu, kamu kena bayar pada dia. Macam tu. So melalui sistem ini, melalui sistem ini, kita lihat pedagang mudah untuk mendapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Itu dipanggil sistem naungan ataupun sistem perlindungan. Bukan bendahara dapat perlindungan daripada Belanda, bukan. Pedagang-pedagang yang mendapat perlindungan daripada Belanda. Kenapa Belanda? Sebab Belanda dengan Johor kan tadi kan dah kawan baik. Belanda dan Johor dah membuat persahabatan. Jadi kalau pedagang tu dapat surat kebenaran daripada Belanda, maka dia boleh dibenarkan untuk berdagang di Johor juga. Jadi dia akan kedua-dua Johor dengan Belanda akan melindungi pedagang itu. So pedagang itu berlayar di Selat Melaka tanpa sebarang gangguan. Selamat. Tidak diganggu. Itu maksud dia. Sistem naungan. Sistem perlindungan. Yes. Jadi kalau kita lihat ini beza dia. Okey. Kalau kita lihat di sini, beza antara Kegemilangan Sultan Johor Riau ni, yang pertama, pusat perdagangan yang unggul. Dan yang kedua, kerana ada pengurusan pelabuhan. Di sini bermakna nombor 2-nya, iaitu sebagai pengurusan pelabuhan mereka, di mana kalau kita lihat, terdapatnya kemudahan pelabuhan, urusan jual beli, dan juga ada sistem naungan. Sikit lagi. Sikit lagi iaitu kita nak tengok peranan orang laut. Yang keempat, peranan orang laut. So bagaimana untuk peranan orang laut ni? Orang laut ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka. Itu orang laut tau. Jadi orang laut ni juga terlibat mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. Means that kita tahu tak bahawa orang laut ni sejak zaman Kesultanan Melaka pun ada. Yeah. Nak tanya apa-apa? Siapa nak tanya tadi? Baik, perasan tak? Orang laut ni memang dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dengan suara cium, kau biar betul Taya. Cikgu tak dengar apa pun. Kau jangan. Dah malam-malam ni bunyi-bunyi cium ni lain macam ni. Kau jangan. Baik. Baiklah. Sudah. Baik, itu peranan orang laut. Kerusi cikgu. Kerusi cikgu lah. Kan? Kerusi cikgu bersandar kepada dinding rupa-rupanya. Jap. Kita tengok. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya kan dia macam ni. Ni kan dinding cikgu. Dinding cikgu kan jadi green screen. Dia kerusi ni bersandar kepada dinding. Jadi dia berbunyi-bunyi. Jangan takut. Kerusi cium kerusi cium pun boleh. Baik. Alright. So itulah dia. Kerusi cium boleh Baik. Dan yang kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan
kemudahan membaiki dan membina kapal. Wow, Johor sebenarnya dah ada kemudahan repair kapal tau. Repair kapal dan bina kapal. Pelabuhan di Johor mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal bersaiz kecil. Kod mana tahu kapal-kapal tu rosak tayar dia ke kan, rantai dia lucut ke kan, steering ke, handle dia tu lari sikit ke kan, nak kena betulkan balik. Ada kemudahan membaiki kapal. Hebat tak? Hebat kan? Okay, baik. Kapal tak ada tayar. Tipu lah tu. Kan? Kapal ada tayar lah, Vina Version. Tak baik kau. Kapal ada tayar. Kan? Tak. Apa pula? Kapal terbang? Kapal terbang ada tayar apa? Okey. Baik. Okey. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, membaiki dan membina kapal bersaiz kecil. Orang laut, sekali lagi orang laut mahir dalam pembinaan kapal. Mereka membuat kapal pesisir pantai seperti kolek, banting, penjajap, balok, pencalang. Ini semua jenis-jenis sampan. Ada yang kecil, ada yang lebih besar sikit, ada yang ada yang macam berbumbung pun ada. Okey. Dan kemahiran inilah telah membantu memajukan Kesultanan Johor Riau. Hebat. Boleh baiki kapal lu. Kan? Mana tahu kalau ada kapal-kapal tu yang kena tukar minyak hitam. Kan? Tukar minyak hitam ke kan, servis. Tukar minyak hitam kan, oil filter. Ada punya. Kan? Aaron tahulah bab-bab ni sebab Aaron biasa repair kapal juga tu Aaron tu. Okey, baik. Kita lihat. Okey, kedudukan strategik dan kemudahan pelabuhan menyebabkan Kesultanan Johor Riau menjadi tumpuan para pedagang. Dan kesultanan ini telah dapat menyaingi dan mengambil alih peranan Melaka dan Aceh sebagai pusat perdagangan yang unggul pada masa itu. So kita patut berasa bangga dengan sejarah sebuah kerajaan yang gemilang pernah wujud di negara kita. Tengok gambar tu. Gambar menunjukkan kesibukan pelabuhan Batu Sawar. Banyak kapal berhenti ya. Batu Sawar penting bagi Kesultanan Johor Riau kerana peranannya sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Jadi inilah gambaran dia. Hebat Alright. Bahagian terakhir. Okey. Yang ketiga. Okey, kita nak lihat. Okey, bahagian ketiga. Dulu Melaka ada sekolah tak? Ada, tapi sekolah dia kat istana. Istana ataupun madrasah. Okey. Baik, kita lihat Johor, okey, Johor Riau sebagai pusat persuratan. Rupa-rupanya Kesultanan Johor Riau ni banyak menghasilkan penulisan karya. Okey, penulisan karya persuratan berkaitan kerajaan Melayu. Banyak. Memang banyak menghasilkan karya-karya yang agung ya. Karya yang agung ni bermaksud karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu. Karya juga agung juga melambangkan pencapaian unggul dalam tamadun Melayu. So kita lihat di sini. Antaranya Sulalatus Salatin. Ini kamu kena ingat. Sulalatus Salatin. Cuba sebut. Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin. Cuba sebut. Adilah Risha. Semua sebut. Sulalatus Salatin. Sulalatus. Bukan la. Sulalatus Salatin. Cuba. Sulalatus Salatin. Ini nama dia. Okey. Baik. Orang suruh sebut, dia tulis. Hendak juga dia tulis. Lantok. Okey. Baik. Susahnya. Sarah Matai. Susahnya.
Jangan korang sebut. Korang ni kadang-kadang sebut sulalalatus salatin. Memang salah. Bukan sulalalatus. Dia sulalatus salatin. Dia macam tu. Okay, baik. Okay. Okay. Kita lihat di sini. Sulalatus salatin. Apa maksud sulalatus salatin, cikgu? Okay. Sulalatus salatin bermaksud salasilah raja-raja. Ataupun peraturan segala raja-raja. Peraturan segala raja-raja, Sulalatus Salatin. Naskah asal karya ini bernama Hikayat Melayu. Nama asal dia Hikayat Melayu, disusun dan ditulis semula oleh Tun Sri Lanang. Ini memang nama yang hebat. Tun Sri Lanang ni memang dia yang menulis buku Sulalatus Salatin. Apa cerita buku ni? Cerita pasal asal usul keturunan Raja-Raja Melaka, adat istiadat Melaka dan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya, banyak sejarah Melaka ditulis oleh Tun Sri Lanang. Ingat nama tu ya, Tun Sri Lanang. Kemudian Hikayat Hang Tuah. Kita lihat Hikayat Hang Tuah. Sejarawan menyatakan bahawa naskah ini dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan yang merentas sepanjang zaman. Kandungannya juga berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada tengok kan tentang bagaimana hikayat Hang Tuah, bagaimana Hang Tuah telah berjaya mengalahkan Hang Jebat. Jadi itu semua itu dalam apa? Dalam buku ni lah. Semua orang refer buku ini berkaitan dengan Hang Tuah. Iaitu buku Hikayat Hang Tuah. Itulah dia sebenarnya. Hebat. Dan kalau kita lihat kedua-dua buku ni, Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah, diiktiraf sebagai hasil kesusasteraan klasik dan epik Melayu tradisional oleh UNESCO dalam daftar ingatan dunia. Maknanya UNESCO ni siapa? PBB, United Nation. United Nation pun recognize Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah sebagai satu hasil sastra terbaik klasik dan epik Melayu. Okay. Sultan, ya betul, Sultan Iskandar Zulkarnain pun Sulalatus Salatin juga, betul. Inilah dia tokoh yang banyak menulis sejarah Melayu, iaitu apa? Tun Sri Lanang. Lakaran wajah Tun Sri Lanang. Nama sebenar Tun Sri Lanang ni ialah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi. Dan menjadi, rupa-rupanya beliau ni, Tun Sri Lanang ni, bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah yang kedua. Dia rupanya bendahara Johor. Bendahara Tun Sri Lanang. Beliau menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin atas titah Raja Abdullah, iaitu adinda ataupun adik Sultan Alauddin Riyad Shah II, dan dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh dan menjadi Raja Uli Balang di Samar Langgar. Maknanya dia ni memang orang hebat lah. Tun Sri Lanang ni memang orang yang hebat. Dia telah menulis semula Sulalatus Salatin. Dan selain daripada Sulalatus Salatin dan juga Hikayat Hang Tuah, ada juga karya-karya lain seperti Tajul Salatin ataupun Mahkota Raja-Raja, ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari. Karya ini merupakan antara karya persuratan yang tersohor. Tersohor ni maknanya terkenal. Dihasilkan pada zaman Kesultanan Johor Riau. Kemudian ada buku Tuhfat An-Nafis, Salasilah Melayu dan Bugis, dan Gurindam 12 dikarang oleh Raja Ali Haji. Hikayat Anak Panah Sedasa oleh Tun Hisap Misai. Macam mana nak hisap misai Nak hisap misai tak boleh. Tak boleh. Korang tak payah buat. Korang tak ada misai. Budak-budak bawah umur tak ada misai. Okay. Aaron tak ada misai. Akil tak ada misai. So jangan buat. Okay. Okay. Dan juga Alahutaya. Kan? Misai pun jangan-jangan selai. Okay. Kemudian Syair Ungku Putri dikarang oleh Raja
Raja Ahmad. Jadi, kelahiran karya persuratan ini merupakan pengiktirafan kepada kegemilangan Kesultanan Johor, Johor Riau sebagai pusat persuratan pusat persuratan alam Melayu pada abad ke-17 dan ke-18. Kesannya kesultanan ini muncul sebagai pusat perkembangan persuratan dan bahasa Melayu yang terulung di alam Melayu. So kita perlu menghargai karya-karya persuratan ini kerana karya tersebut merupakan warisan bernilai yang menjadi rujukan hingga ke hari ini. Jadi dengan dengan karya lain dan tokoh persuratan ini, maka kita telah pun tamat Kesultanan Johor Riau. Habis Kesultanan Johor Riau. Hebat Johor mentang-mentang dia orang Johor, dia sebut Johor hebat lah. Okey. Baik. Ada apa-apa mana-mana bahagian yang tak faham? Nak tanya, silakan. Nak tanya apa-apa?